Baik, kali ini saya akan membincangkan juga mengenai penulisan karangan naratif. Tapi bagaimana untuk membuat permulaan karangan, perenggan pertama. Ini telah saya bincangkan dalam kelas, tapi sebagai ulang kaji, pada pelajaran dalam kelas saya akan saya buat video ini untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah untuk memahami apa yang telah saya terangkan dalam kelas. Baik, saya akan mulakan dengan menekankan tentang ada 4 contoh permulaan karangan. Dan yang pertama adalah permulaan latar suasana, permulaan dengan dialog, permulaan menggunakan monolog, dan permulaan latar perasaan. Saya akan bincangkan dengan lebih terperinci apakah yang saya maksudkan dengan permulaan-permulaan ini. Tapi sebelum tu saya nak saya nak tekankan juga dalam kita membina permulaan karangan, kita harus sematkan unsur suspen. Dan ini sangat penting kerana apa? Permulaan karangan merupakan usaha kita untuk menarik minat pembaca. Ada di antara pelajar yang saya lihat karangan permulaan mereka. Dalam karangan permulaan mereka, mereka dah ceritakan apa yang berlaku, apa yang telah berlaku, ya. Apakah konflik dan apakah kesudahannya, dan apakah peleraian dan apakah pengajaran. Kadang-kadang dalam satu perenggan tu, pelajar dengan tidak sedar dia telah tulis segala-galanya. Jadi tidak ada unsur suspen, unsur yang mana boleh memancing minat pembaca. Jadi sangat penting untuk kita fikirkan, adakah karangan permulaan kita ni ada unsur-unsur suspen. Unsur suspen ni penting kerana apa? Bila ada wujud unsur suspen, pembaca akan berminat untuk terus membaca. Lebih-lebih lagi kalau pembaca itu pemarkah, dan pemarkah ni akan bertambah minat untuk mengetahui lebih lanjut, dan besar kemungkinan kita akan dapat markah yang baik untuk karangan. Jadi suspen itu adalah unsur atau elemen dalam karangan bertujuan untuk memancing minat pembaca. Bagaimana nak wujudkan unsur suspen ni? Cikgu berikan tips, iaitu beri 4, simpan 6. Maknanya daripada 10 fakta yang kamu ada, kamu hanya berikan 4 dan kamu simpankan 6. Dan bila kamu dapati unsur suspen kamu tu kurang, kamu fikirkan lebih banyak fakta. Mungkin lebih daripada 10, mungkin 20. Tapi kamu hanya berikan sebahagian kecil sahaja dan simpan yang lain. Baik. Sekarang saya akan kembali membincangkan tentang 4 contoh permulaan karangan. Dan sebelum itu mari kita lihat Janji Mira, karangan Janji Mira. Dan ini adalah karangan perbincangan kita lah dalam kelas. Dan kita lihat perenggan pertama, agak-agak kamu lah, contoh permulaannya bagaimana yang telah digunakan oleh Janji Mira. Baik, saya baca. Aku bergegas masuk ke arah bilik pintu kecemasan sebaik sahaja tanganku dilepaskan daripada pegangan pegawai polis. Aku menolak pintu itu dengan sekuat hati dan menerpa masuk mendapatkan kakakku. Kakakku yang sedang terlantar kaku di atas katil dengan raut wajah yang pucat lesu. Bekas cala bala daripada kemalangan menghiasi kedua tangan kakak yang berkulit kuning langsat. Wajahnya yang putih bersih kelihatan tidak bermaya dan rambutnya yang sudah mencecah paras bahu diikat kemas ke kanan. Aku menoleh ke belakang apabila terasa seseorang memegang bahuku. Abang Zul, tunang kakak, berada di belakangku dengan wajah yang sugul. Ini semua salah Mira, abang. Salah Mira. Mira meminta maaf semuanya kerana Mira. Aku bersuara untuk melepaskan rasa bersalahku. Abang Zul hanya mampu mengusap kepalaku untuk menenangkan aku kerana dia sendiri masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Jadi di sini kita dapat lihat pada beberapa baris yang pertama, penulis menceritakan tentang latar suasana. Jadi di mana? Di hospital, bilik ward, unit apa tu? ICU. Unit penjagaan rapi. Jadi di situ penulis menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia nampak dan apa yang dia buat. Kita juga lihat ada unsur dialog. Ada permulaan dialog. Tapi ini bukan fokusnya. Kerana fokusnya lebih kepada permulaan berdasarkan latar suasana. Jadi itu yang saya nak tekankan. Juga kita lihat ada unsur monolog. Perasaan bersalah dan sebagainya.
ada unsur monolog juga, tapi ini bukan penekanannya. Jadi fokus penekanan dalam karangan permulaan ini adalah latar suasana. Jadi ini latar suasananya, cerita tentang apa yang dilihat berlaku dalam unit kecemasan itulah, unit penjagaan rapi ICU. Jadi ini fokusnya, ini permulaan fokusnya. Dan sekarang kita lihat apakah suspennya. Baik, dalam perenggan pertama ni kita diberitahu tentang aku melihat pada kakak menghadapi bekas-bekas cala bala dan sebagainya. Jadi unsur suspens tidak ada di sini. Kerana apa? Bila seseorang tu terbaring dekat dalam hospital, memang kita jangkakan dia menghadapi masalah kesihatan ataupun dia mengalami kemalangan. Jadi unsur suspens tu tidak ada. Kerana kita boleh mengagak. Tapi apa yang menarik di sini, unsur suspens tu diolah demikian rupa. Kakak dalam keadaan tenat, dan kemudian tiba-tiba aku berkata, okey, ini Abang Zul kata, ini semua salah Mira abang. Okey, ini bukan Abang Zul kata, tapi Mira yang kata aku, ya. Aku berkata ini semua salah Mira abang, salah Mira. Mira meminta maaf semuanya kerana Mira. Jadi persoalan timbul, apa kaitan kemalangan dengan pengakuan Mira yang dia yang bersalah dan dia ingin meminta maaf? Jadi hanya memberitahu yang kakak baring di hospital, tidak ada unsur-unsur suspen. Jadi ditambah daripada fakta 10 tambah kepada fakta 20 dan diberitahu sebahagian saja. Ya, Mira mengaku yang dia bersalah, tapi tidak diberitahu apa kaitan dengan pengakuan Mira dengan keadaan kakak. Jadi pembaca akan tertanya-tanya, apakah punca sebenar kakak mengalami kemalangan kalau dia mengalami kemalangan, dan kemudian apa kaitan apa yang berlaku pada kakak terhadap apa yang dilakukan oleh Mira ataupun aku, watak utama di sini. Jadi ini unsur suspen. Jadi ini adalah satu contoh permulaan latar suasana. Ya, saya harap jelas bagaimana permulaan karangan ditonjolkan keadaan suasana. Jadi penulis menceritakan apa yang aku lihat, ya, wataknya, apa yang aku lihat, apa yang dia nampak, keadaan sekeliling lah. Dan kemudian unsur suspen diwujudkan dengan konsep beri 4 simpan 6. Hanya diberitahu tentang Mira membuat pengakuan dan kita tidak tahu apa kaitan pengakuan itu dengan apa yang berlaku kepada kakak. Jadi ini unsur suspen. Jadi pembaca yang baca dia akan tertanya-tanya dan ingin tahu dan terdorong untuk membaca perenggan kedua, ketiga dan seterusnya. Baik, jadi untuk contoh lain daripada ini, saya akan tunjukkan contoh permulaan latar suasana. Ini satu contoh. Baik, kita lihat tidak seperti janji Mira. Kalau janji Mira, barisnya saya rasa mungkin hampir 10 ataupun lebih daripada 10. Tapi dalam contoh ini, kita hanya lihat 3 baris sahaja. Ya, saya baca. Cuaca petang itu agak redup. Pak anda asyik membersihkan kawasan belakang rumahnya. Jadi 2 baris ini cukup untuk menceritakan tentang latar suasana. Apa yang berlaku, apa yang dilihat berlaku. Dan di sini diceritakan tentang, bila kita cakap tentang suasana latar, kita boleh cakap tentang keadaan cuaca, kita boleh cakap tentang keadaan masa, kita boleh cakap tentang apa yang dilakukan oleh watak. Apa yang dilakukan oleh watak, di mana watak berada. Jadi di sini kita tahu Tok Anda, wataknya berada di kawasan belakang rumah. Jadi besar kemungkinan ini di kawasan kampung dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana penulis selitkan unsur suspen. Jadi dua ayat hanya diperlukan untuk menceritakan latar suasana dan kemudian suspennya bermula dengan tiba-tiba. Baik. Tiba-tiba disedarinya Arman, cucunya, tidak bermain berhampiran dengannya. Belum sempat dia memanggil nama cucunya, seorang budak kampung memberitahunya yang Arman telah jatuh ke dalam sungai. Jadi, konsep beri 4 simpan 6. Bagaimana? 4 diberitahu. Arman jatuh dalam sungai, Arman tiada lagi bermain berhampiran dengannya. Dan yang disimpan apa? Kita tak tahu berapa usia Arman. Kalau Arman ni cucu umur 40 tahun, kita tak usah risaulah, jatuh dalam sungai pun dia boleh berenang. Jadi kita tak tahu berapa usia Arman. Kalau Arman budak kecil, adakah Arman tahu berenang? Dan kemudian kita tak tahu keadaan sungai. Sungai ada buaya ke, ada pirana ke apa, kita tak tahu. Jadi ada unsur
kecemasan di sini. Apa yang akan berlaku kepada Arman? Jadi pembaca akan terdorong untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi mereka akan ingin membaca karangan ini hingga habis. Jadi ini unsur suspense yang ditulis bersama dengan permulaan latar suasana. Jadi ini contoh. Saya harap kamu jelas ya. Baik, saya nak pergi kepada presentation tadi. Baik, sekarang saya akan bincangkan tentang permulaan dengan dialog. Okey? Dan saya akan berikan contoh. Contohnya di sini. Ini permulaan dengan dialog. Saya harap terang Mari saya besarkan lagi sikit. Okey. Saya harap jelas. Ini suasana. Okey, ini dialog. Baik, kita lihat di sini. Baik, saya akan baca. Dialog ni perbualan antara dua orang. Perlu dua orang. Dan perbualan itu ada open inverted comma, close inverted comma. Jadi kita lihat. Percayalah satu hari nanti pesalah itu akan tertangkap juga. Berapa lamalah dia boleh lari, berapa jauhlah dia boleh bersembunyi. Kalau pihak berkuasa tidak menangkapnya, dia sendiri yang akan menyerah. Tidak akan aman hidupnya, tidak akan lena tidurnya, rasa bersalah dan berdosa akan terus menghantui dirinya. Pujuk Nita. Jadi di sini Nita berbual dengan seseorang tapi tak dapat diletakkan dalam satu perenggan. Jadi sambungan kepada perbualan Nita itu dengan seseorang adalah Pak Anda. Pak Anda menjawab, terima kasih Nita, ini pada perenggan kedua. Jadi kamu boleh letakkan jawapan Pak Anda pada perenggan pertama juga, ataupun kamu boleh pisahkan. Tapi yang penting untuk memastikan permulaan ini adalah permulaan dialog, perlu ada perbualan seseorang yang mana perbualannya ditujukan kepada orang yang lain. Jadi open inverted comma, close inverted comma. Jadi ini permulaan dialog. Tak ada latar suasana, tak ada tiba-tiba, tak ada benda-benda lain. Yang ada permulaan open inverted comma, close inverted comma. Seperti apa yang kita lihat. Bermula dengan percayalah dan kemudian close inverted comma menghantui dirinya. Jadi sepenuhnya dialog. Pujuk Nita. Jadi kalau kamu nak letak yang di sini Pak Anda cakap pada perenggan pertama pun juga boleh. Tapi kalau tak letak pun tak apa. Yang penting perenggan pertama ni kita dapat lihat ini permulaan dialog. Baik, di sini suspennya diletakkan sekali dalam pembinaan permulaan dengan dialog. Kerana apa? Kita akan tertanya-tanya, siapakah yang Nita katakan ni? Adakah ini karangan mengenai Mas Slamet? Yang mana satu hari Mas Slamet akan ditangkap? Sudah pasti Mas Slamet dah kena tangkap lah. Tapi adakah ini tentang Mas Slamet ataupun tentang orang lain? Jadi pembaca akan tertanya-tanya. Jadi sekali lagi, strategi beri 4, simpan 6. Tak semua diberitahu, kita tak tahu siapa yang Nita katakan. Dan kita tahu Nita ni dia dalam keadaan marah lah. Dia dalam keadaan marah mungkin. Dan dia yakin satu hari orang siapa yang lari ni akan pasti tertangkap. Jadi ini contoh permulaan dialog. Jadi kalau kamu buat permulaan dialog, tidak boleh letakkan unsur-unsur lain. Macam nak cakap tentang latar suasana lah, petang tu redup dan sebagainya, tak perlu. Terus menjurus kepada dialog. Baik, sekarang cikgu akan bincangkan tentang permulaan selanjutnya, iaitu permulaan menggunakan monolog. Monolog ni apa? Monolog ni berbual sendiri. Seorang watak tu dia cakap pada dirinya sendiri. Biasanya percakapan ni lebih bercorak intimate. Intimate tu maknanya peribadi. Kadang-kadang cakapnya ni dia tidak mahu orang lain dengar. Jadi mungkin dia cakap dalam hati, ataupun kalau dia cakap perlahan pada dirinya. Tapi apa yang pasti, perbezaan perbezaan dialog dan monolog tu jelas. Kenapa? Yang pertama, kalau dialog bercakap dengan orang yang lain, ada seseorang yang ditujukan cakapannya itu. Jadi berkemungkinan isi perbualannya itu tidak bercorak peribadi lah, intimate. Tapi kalau monolog, ianya lebih bercorak intimate, peribadi, dan kemudian tidak ada open inverted comma, close inverted comma. Kamu lihat di sini. Okey, saya akan baca. Aku masih lagi duduk di sebuah bangku dengan penuh kerisauan. Kita akan katakan ini cikgu ini permulaan latar. Tapi sebenarnya tidak. Walaupun latar, tapi sebenarnya fokusnya tentang aku bercakap seorang diri pada dirinya. Mungkin cakap dalam hati. Aku masih lagi duduk di sebuah bangku dengan penuh kerisauan. Bilik pembedahan di hadapanku masih lagi beroperasi.
Lampu merah masih lagi menyala menandakan pembedahan masih belum selesai. Mak masih lagi menangis. Dan ayah sedang memujuknya. Mira adalah satu-satunya adikku di dunia ini walaupun dia bukan adik kandungku. Jadi percakapan orang pada dirinya sendiri. Dia dalam keadaan kerisauan. Dia lihat pembedahan masih berlaku, masih terus dijalankan dan emak menangis, ayah memujuk dan kemudian wujud watak Mira. Siapa itu Mira? Jadi watak suspen ini diselitkan sekali dalam pembinaan permulaan menggunakan monolog. Persoalannya begini. Seseorang menghadapi pembedahan, siapakah? Bukan mak kerana menangis. Takkanlah mak menangis kena bedah, tidak ya. Biasanya kalau kena bedah, orang tu dia dah kena abuse, dia tak sedarkan diri. Dan kemudian ayah memujuk mak. Tak mungkin ajak ayah kena bedah. Tapi kita boleh agak, mungkin Mira. Tapi suspennya di sini. Kenapa Mira dianggap sebagai adik, walhal dia bukan adik kandung? Bagaimana Mira yang bukan adik kandung boleh jadi adik? Dan kemudian timbul juga persoalan bagaimana Mira boleh terpaksa menghadapi pembedahan. Apa yang berlaku pada Mira? Jadi ini adalah unsur-unsur suspen. Mungkin tidak begitu menonjol, tapi masih ada. Masih ada dan pembaca akan ingin tahu apa sebenarnya berlaku. Siapa tu Mira? Macam mana dia boleh jadi adik kandung, adik kepada aku, padahal dia bukan adik kandung aku. Dan kenapa dia perlu menjalani pembedahan? Jadi ini unsur-unsur suspen. Ya? Saya harap jelas. Jadi kalau kita lihat, tidak ada tiba-tiba cerita tentang keadaan maknanya tempat, apa dia nampak dan sebagainya. Itu tidak ada. Langsung kepada terus aku. Ceritakan apa kata-kata aku dalam hati. Jadi ini nak tunjulkan. Jadi monolog dengan dialog berbeza. Monolog lebih bercorak intimate, peribadi. Sesuatu yang awak cakap tu lebih kepada confession, pengakuan. Dan kadang-kadang awak tak mahu orang lain dengar. Ya? Jadi ini kata-kata hati. Jadi perbezaan dengan dialog dua orang. Percakapannya tidak bercorak peribadi. Ya? Dan daripada kedua-dua ni, contoh kedua-dua dialog dan monolog, kita dapat lihat suspen, bagaimana suspen dibina. Baik, seterusnya adalah permulaan latar perasaan. Ini penting, perasaan. Okey, perasaan. Jadi kita akan fokuskan bukan suasana, bukan latar suasana, tapi perasaan. Saya rasa ini agak mudah. Ya? Kalau kita lihat contoh di sini. Baik, hanya 2 baris. Baik, saya baca. Saat itu pandangan Kamal tertumpu ke arah lantai. Ya. Matanya tidak mampu untuk menatap wajah Cikgu Zuraimi yang merah padam akibat menahan marah. Jadi di sini diterangkan perasaan Cikgu Zuraimi yang merah padam. Jadi kita nak tahu kenapa Cikgu Zuraimi marah. Dan kenapa Kamal tertumpu ke arah lantai? Pastinya ada sesuatu yang Kamal lakukan yang tak kena sehingga kan menyebabkan Cikgu Zuraimi wajahnya merah padam. Jadi ada unsur suspen di sini. Kita nak tahu kenapa. Dan penekanan diberi kepada perasaan. Diceritakan tentang keadaan antara dua watak ni. Satu watak sedang marah dan satu lagi watak keadaannya dalam keadaan serba salah, mungkin takut-takut kerana itu dia melihat ke arah lantai. Jadi di sini kita dapat lihat, ya. Pada perenggan kedua diberitahu kenapa Cikgu Zuraimi marah. Saya baca. Cikgu, tolong beri saya peluang untuk membuktikan kemampuan kepada cikgu dalam peperiksaan akhir tahun nanti, kata Kamal dengan perlahan. Cikgu Zuraimi merenung mata Kamal, mungkin cuba membaca keikhlasan niat Kamal. Okey? Jadi di sini kita dapat lihat penerangan kepada perenggan pertama. Jadi daripada perenggan pertama diberikan 4, disimpan 6. Perenggan kedua diberikan lebih sedikit. Mungkin daripada 4 naikkan kepada 5. Tapi masih disimpankan 5 lagi. Jadi yang baki itu akan diterangkan pada perenggan-perenggan seterusnya. Jadi kita dapat lihat perbezaan pada perasaan. Tumpuannya hanyalah perasaan. Menceritakan tentang perasaan watak-watak. Dan perasaan ini tak diceritakan secara langsung. Diceritakan melalui aksi. Contoh, macam pandangan Kamal tertumpu ke arah lantai. Jadi, apa perasaan Kamal ketika itu? Takut, serba salah, tak kena tempat. Jadi, diberikan secara tidak langsung melalui aksi. Dan kemudian Cikgu Zuraimi pula diberitahu juga melalui aksi, mukanya merah padam. Kemudian ada marah. Jadi, kita tahu merah padam ni marah lah. Jadi, diberitahu pertamanya dengan secara tidak langsung, merah padam. Jadi, kita boleh beritahu sifat seseorang tu melalui
pendekatan indirect, perbuatan. Perbuatan. Jadi kita boleh beritahu. Jadi ini contoh, ya. Jadi saya dah terangkan, ya, permulaan latar suasana, permulaan dialog, monolog dan perasaan, ya. Jadi perbezaannya agak jelas, ya. Perbezaannya agak jelas. Kalau suasana fokus kepada apa yang berlaku di kawasan sekeliling, boleh cakap tentang cuaca, boleh cakap tentang masa, boleh cakap tentang tempat latar, apa yang dibuat kat kampung, belakang rumah. Kalau dialog, kena ada open inverted comma, close inverted comma dan perbualan antara dua orang. Itu penting. Ya. Tak perlu letak pendekatan suasana lagi, tak perlu cakap lah Nita ni, ya. Dia cakap dekat mana, dekat kampung ke dekat rumah, tak perlu cakap. Hanya dialog saja. Kalau monolog, bercorak peribadi, aku cakap seorang diri, ya. Apa dia rasa, ya. Dan apakah pengakuannya dan sebagainya. Jadi macam pengakuan Mira ni adalah satu-satu adikku di dunia ini. Ini satu pengakuan biasanya kita tak beritahukan pada orang lain. Kalau kita tahu pada orang lain, mungkin akan timbul semacam kontroversi. Jadi ini pengakuan bercorak peribadi, kita hanya beritahu pada diri kita sendiri, okey? Dan kemudian latar perasaan fokus kepada perasaan watak-watak. Jadi kita boleh beritahu tentang perasaan watak-watak melalui unsur-unsur yang tidak langsung, perbuatan watak. Di sini contoh perbuatan watak untuk beritahu. Dan juga dalam keempat-empat contoh ni ada unsur-unsur suspend, ya. Unsur-unsur suspend tu bagaimana? Ya, sebagai untuk ulang kembali, ya. Elemen dalam karangan bertujuan untuk memancing minat pembaca. Dan bagaimana nak wujudkan suspend? Beri 4, simpan 6. Saya harap penjelasan ni dapat meningkatkan lagi pemahaman kamu, bagaimana untuk membuat permulaan karangan, iaitu peringkat pertama. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan, boleh post komen dan saya akan jawab seawalnya. Terima kasih.